Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya akan bentangkan saya punya Clinic Management System. Clinic Management System ini didevelop untuk pihak klinik kesihatan UTM. Okay, introduction. Clinic Management System ini didevelop untuk membuat operasi harian di klinik UTM semakin efisien dengan cara pesakit boleh daftar secara online dan juga boleh membuat appointment bersama doktor secara atas talian lah, tidak perlu ke klinik lagi. Antara masalah yang hadapi di sistem sekarang ialah pesakit untuk buat temu janji. Pesakit tidak boleh buat temu janji dengan doktor, hanya boleh walk in, dan juga nurse tidak dapat lihat segala rekod-rekod yang pernah dibuat oleh pesakit ataupun pesakit yang pernah datang ke klinik lah. So ni akan mengurangkan lagi efisiensi untuk klinik itu beroperasi. So objektif saya untuk membuat sistem ini ialah kita mana nurse di klinik UTM boleh handle operasi dengan lebih efisien dan juga memudahkan pesakit untuk membuat appointment di klinik UTM tanpa perlu ke klinik UTM dan mengelakkan kesesakan di klinik UTM. Seterusnya, sistem ini juga akan mengeluarkan report dan akan membuat analisis sebagai contoh berapa banyak pesakit yang telah berdaftar dengan klinik UTM dan juga jenis ubat apa yang paling kerap digunakan supaya klinik UTM dapat memfokuskan kepada jenis ubatan yang perlu ada di klinik lah. Okay, untuk development tool yang saya pakai sekarang adalah untuk hosting ataupun kita punya cloud computing, saya pakai DigitalOcean. Tapi buat masa sekarang ni saya masih belum masukkan ke DigitalOcean kerana DigitalOcean saya tengah tunggu pengesahan DigitalOcean untuk approvekan saya punya student punya account lah. Seterusnya untuk back end saya pakai Laravel, framework Laravel, iaitu framework daripada language PHP, di mana Laravel sekarang diguna secara menyeluruh di komuniti developer Malaysia lah. Dan database saya pilih MySQL sebab MySQL mudah untuk digunakan dan banyak digunakan serta senang untuk saya membuat pencarian di internet lah. So dekat sistem ni akan ada 4 jenis user yang berbeza. Pertama, nurse, doktor, pharmacist dan juga patient. Nurse akan handle segala operation seperti daftar user dan juga untuk create appointment untuk patient lah, sekiranya patient tidak mampu untuk daftar secara atas talian. Doktor pula akan mendiagnose pesakit berdasarkan appointment yang telah dibuat tadi, dan juga pharmacist menguruskan rekod-rekod medicine ataupun drug dan juga close untuk appointment. Dan akhir sekali patient akan membuat appointment dan melihat dia punya rekod di sistem lah. Okay, dalam sistem ni akan ada beberapa modul, antaranya login modul, user management modul, appointment reservation modul, drug, queuing dan analytics, serta last sekali billing punya modul lah. So ini antara ERD saya, akan table-table yang terlibat dalam sistem saya. Okay, kita akan walk through ke sistem.
Okay, ini adalah landing page saya di mana login page akan dijadikan sebagai landing page sekiranya user itu kat sistem ni lah. Okay, kita akan mulakan dengan user nurse dulu. Okay. So ini adalah dashboard untuk nurse yang akan dapat lihat lah. So di sini nurse boleh daftar patient, lihat patient, juga daftar doktor serta lihat list doktor, dan begitu juga dengan pharmacist. Dan juga nurse boleh create appointment serta lihat appointment berdasarkan appointment hari ini ataupun appointment by weekly lah, ataupun kita keluarkan semua jenis appointment yang ada, semua senarai appointment yang ada. Dan akhir sekali nurse boleh lihat reporting untuk sistem ini. Okay, kita mulakan untuk lihat patient. So ini antara patient yang telah daftar di sistem. Untuk daftar patient ada dua cara. Pertama, antara nurse daftarkan secara terus ke sistem, ataupun patient itu boleh daftar sendiri daftar sendiri ke sistem. Okay, ini saya tunjukkan cara bagaimana nurse mendaftarkan patient. So ini antara atribut-atribut yang diperlukan untuk daftar sebagai patient. So saya masukkan data dia sebagai contoh staff. Okay, kita pilih jantina dan juga bangsa. Seterusnya pilih tarikh lahir. So, pilih berat, tinggi, serta jenis darah, contact number, email address, alamat, so pilih state dan juga city. City ni akan di sort ikut apa yang state patient pilih lah. Sekiranya patient pilih Pahang, so akan keluar negeri-negeri di Pahang saja. So dia tidak akan ada keluar semua negeri, semua city yang banyak lah. So kita pilih Melaka. So bila patient submit, akan ada validation di mana dia checking sama ada email tu ataupun staff ID tu telah digunakan di sistem ataupun tidak. Okay, saya akan tunjukkan untuk buktikan jika sistem ini akan trigger error ataupun tidak jika saya menggunakan staff ID sama staff ID ataupun email yang telah digunakan. Bagi contoh, ini staff ID yang telah digunakan 20030. So saya daftarkan lagi 20030. Okay, begitu juga dengan email ni saya telah gunakan tadi. So kalau sepatutnya sistem akan keluarkan error lah yang mengatakan email serta ID ini telah didaftarkan di sistem. So bila saya submit, so kat sini sistem trigger yang
email serta ID ni telah digunakan, so dia tidak boleh lagi daftar lah. So bila nurse yang daftarkan patient ini, so untuk patient ini login ke sistem, so apabila berjaya daftar patient itu, sistem akan menghantar email ke email yang telah didaftarkan tadi dulu lah. Saya tunjuk ini, saya guna Mailtrap sebagai sandbox untuk email yang akan didaftarkan. Saya tidak gunakan lagi yang betulnya kerana itu memerlukan API key dia. So, saya login. So ini ada email yang telah didaftarkan dulu, telah dihantar dari dulu lah. So ini dia punya password. So user tadi tu jika dia nak tengok dia punya maklumat di sistem, dia hanya perlu gunakan password ini dan login di sistem seperti biasa lah. So seterusnya saya untuk doktor, kita boleh lihat doktor. So ini doktor yang telah didaftarkan, begitu juga dengan pharmacist. Ini pharmacy yang telah didaftarkan juga. Seterusnya kita akan buat appointment. So untuk appointment, nurse boleh daftarkan appointment untuk patient, ataupun patient itu boleh membuat nya sendiri direct pada sistem lah, dengan cara dia login ke sistem. Okay. Kalau nurse yang daftarkan untuk patient, nurse hanya perlu pilih patient di mana nak buat appointment dan pilih doktor yang available. Contoh sekarang ada Dr. Atira Abdul, so dia pilih services dia, contoh kes ringan ataupun sakit luar lah. So dia akan pilih tarikh. Tarikh ni saya buat sebab klinik kesihatan hanya beroperasi daripada hari Isnin hingga hari Jumaat. So semua hari Sabtu dan Ahad telah disablekan lah. Begitu juga dengan tarikh-tarikh yang telah tarikh lepas. Sebagai contoh, saya pilih tarikh untuk 29 bulan ni, dan juga appointment. So, appointment time ni hanya satu appointment saja boleh pilih untuk satu masa ni. Sekiranya dah ada patient pilih contoh pukul 8 pagi, so patient seterusnya tidak boleh pilih lagi pukul 8 pagi lah. So, saya tunjukkan contohnya ke patient ni pilih pukul 8 pagi. Okay, seterusnya nurse juga boleh lihat appointment mengikut hari. Contohnya hari ini, so hari ini 28 ada patient Siti Afia sajalah. So dia boleh lihat detail untuk appointment itu. So dekat sini antara sebab status ni telah di-examine by doktor, so kat sini kita dapat lihat apa maklumat diagnose dan treatment dia yang telah dimasukkan oleh doktor lah. Ini telah di-diagnose by Dr. Atira Abdul, dan ni adalah remark dia serta temperature yang dimasukkan oleh doktor lah. So dan juga ini adalah prescription yang telah di-prescribe oleh doktor. Okay. So nurse juga boleh lihat profile patient itu, hanya klik di sini. So, kat sini ada maklumat terperinci untuk patient itulah, nama dia, alamat dia, nombor telefon dan juga maklumat-maklumat lain. Serta di profile dia juga ada history appointment yang pernah patient ni buat di sistem lah. Contoh kat sini appointment yang telah dibuat, yang telah saya create sebelum ni.
Ini semua yang telah statusnya telah dissolve, maknanya telah tamat lah. So bila kita balik semula ke maklumat appointment tadi, so selain daripada itu nurse juga boleh lihat bahagian billing untuk total berapa charge yang dikenakan kepada pesakit tapi telah diserap oleh UTM. Kat sini kita boleh lihat dia punya prescription yang telah di-prescribe oleh doktor tadi, unit per price per unit dia, dan juga unit yang telah diberikan serta total cost lah. So kat sini ada subtotal dia dan consultation fee dia. So akhir sekali RM51.80. Okay, seterusnya apa yang nurse boleh buat ialah nurse boleh tengok untuk bahagian reporting. Okay, bila kita tengok bahagian reporting, kita akan ada beberapa data daripada database. Antaranya ialah pasien yang telah daftar di sistem, appointment yang telah dibuat, drug yang telah diregister, dan juga staff yang telah didaftarkan di sistem lah. So kat sini kita boleh tengok dia punya appointment tu dipecahkan kepada 3 jenis appointment. Semasa kita buat appointment tadi, kita lihat ada 3 jenis type dia, iaitu kes ringan ataupun outpatient, medical check up dan juga dressing. So kat sini kita boleh tengok untuk kes ringan ni ada 8 pada bulan Jun, dan bulan Jun juga ada 1 untuk medical check up. So total semua sekali ada 9 appointment lah. So daripada total 9 appointment tu, kita boleh lihat juga manakah ubat yang paling banyak diprescribekan kepada patient. So ini ada top 5 ubat yang diprescribekan kepada patient lah. Antara yang pertama iaitu paracetamol, diprescribekan sebanyak 4 kali, multivitamin sekali, B-complex 2 kali, benzoin 2 kali, dan sulfuric acid 2 kali. Okay, itu bahagian nurse lah. Okay, seterusnya kita akan lihat untuk patient, bagaimana patient akan interact dengan sistem kita. Sign out. Okay, sebagai patient juga, daripada didaftarkan oleh nurse, patient itu sendiri juga boleh daftar secara online di sistem inilah. So untuk daftar secara online, patient hanya perlu klik bahagian register now ini dan masukkan beberapa maklumat yang basic dahulu. Sebagai contoh, saya masukkan sebagai student. So dekat sini juga ada validation untuk bahagian password, di mana password perlu lebih daripada 6 karakter dan perlu match antara satu sama lain. Begitu juga dengan email dan student ID tadilah, di mana ianya perlu unik di database. So, password contoh kalau tak match, kita akan buat password confirmation does not match lah. So kita masukkan. So bila patient itu telah daftar di secara online tadi, patient itu akan dapat email, dan patient itu perlu verifykan email dia dahulu, baru dia boleh login lah. Sekiranya patient tu cuba login tanpa verify dahulu, sistem akan reject dia punya login authentication itu. Contoh, saya cuba login. So bila dia try login, sistem akan trigger untuk dia supaya patient itu verify account dia dahulu. Okay, untuk
patient itu verify account dia, patient tu boleh lihat di email dia yang telah didaftarkan tadi. So bila kita tengok email ni, patient hanya perlu klik button ini dan sistem akan verify lah dia punya account tu. So barulah dia boleh login. So setelah patient tu berjaya login, so patient tu perlu update dia punya maklumat ni dahululah sebelum dia boleh gunakan segala menu-menu yang ada di sistem. Sekiranya dia klik pada menu yang lain, dia akan ditendang kepada page ini semula. Contohnya saya pergi, dia nak book appointment, dia tak boleh. Sistem akan suruh dia update dia punya maklumat dahulu. Okay, dah update dia punya maklumat. Okay, bila dah update dia punya maklumat, bila dia berjaya update dia punya details, barulah dia boleh gunakan menu-menu yang lain lah, seperti boleh book appointment, tengok upcoming, history dan sekiranya patient tu nak membuat appointment baru, dia hanya perlu pilih doktor dan juga jenis services dan pilih pada tarikh 29. Tadi 29 tu pukul 8 dengan 8.15 telah dibook oleh patient lain lah. So dia tak boleh book lagi, so dia pilih pukul 9. So dia telah berjaya create appointment yang baru lah. Tapi status dia sekarang masih created. So untuk dia mau ke status yang seterusnya, nurse perlu confirmkan dia punya appointment dahulu, barulah dia boleh barulah dia punya appointment tu dah dikonfirm lah. So untuk confirmkan appointment dia, kita login semula sebagai nurse. Okay, kita akan login semula sebagai nurse. Kita login sebagai nurse. So, bila saya telah, sebabkan saya punya local server masih cek tarikh hari ini 28. So saya terpaksa ubah yang appointment tadi yang baru di create tu kepada 28 bulan lah. Bila kita tengok appointment pada 28 bulan, kita ada nampak yang Fahmi ni ada create satu appointment baru. So apa yang nurse akan buat, nurse akan confirmkan dia punya appointment, sama ada dia boleh confirmkan ataupun dia boleh reject dia punya appointment lah. So bila dia confirmkan, so bila dia dah confirmkan dia punya appointment ni, barulah yang appointment tu akan dimasukkan dalam list menunggulah. So bila pada hari kejadian dan Fahmi ni datang di klinik pada 28 bulan tu dan dia ingin berjumpa dengan doktor, so nurse akan
update dia punya status kepada ongoing apabila dia berjumpa dengan doktor. So bila dia dah status dia ongoing, so kat sini bahagian doktor untuk diagnose dia lah. So untuk itu kita akan login sebagai doktor. So untuk login sebagai doktor, untuk login sebagai doktor, kita akan login seperti biasa. So doktor akan lihat appointment pada hari ini yang ongoing. So dia akan lihat yang appointment Fahmi ni ongoing lah pada hari ini. So doktor hanya perlu klik dia punya klik button ni untuk update diagnose dia sama dengan dia punya treatment. So doktor akan masukkan temperature, blood pressure dan juga remark lah. So dia akan masukkan contoh ni telah yang dah ada. So doktor juga boleh lihat dia punya maklumat pesakit tu tadi, maklumat lebih detail. So dia buka, dia boleh nampak lah yang dia punya detail dan juga appointment jika dia pernah buat appointment sebelum ini. So balik semula ke sini. So kat sini doktor boleh prescribekan apa jenis ubat yang sesuai untuk pesakit ini. So contoh dia pilih kat sini paracetamol, berapa kuantitinya. So dia akan masuk ke list ni lah. So contoh dia tambah lagi ini satu. So bila contoh jika dia nak buang daripada list ni, dia hanya perlu klik button ini dan dia akan dibuang daripada list ni. So bila kita submit dia, so dia automatically akan generatekan kita punya bill serta detail-detail yang perlu dia ada untuk create bill lah. So bila kita tengok kat sini, kita boleh nampak dia punya bill telah di-generatekan sendiri daripada sistem itu dengan apa yang di-prescribekan oleh doktor tadi. So kat sini bahagian ni telah appointment ni telah di-examinatekan by Dr. Atira Abdul. So sekarang apa yang sistem akan buat, kita akan pindahkan dia punya appointment ni kepada farmasi lah, untuk farmasi bagi ubat dan juga tutup appointment ini. So kita akan login sebagai pharmacist. Okay, kita akan login sebagai pharmacist. So pharmacist boleh lihat appointment pada hari ini yang telah di-examinate by doktor tadi, juga daftar drug serta supplier lah. So untuk appointment today, tadi ada Fahmi Iskandar ni telah di-examinatekan by doktor. So dia boleh tengok apa yang doktor telah prescribekan. So dia hanya akan bagi apa ubat yang telah di-prescribekan oleh doktor lah. So bila setelah selesai semua, dia hanya perlu closekan appointment ni dan dia confirm. So appointment ni dah resolve lah. So dah habis, sampai di situ saja dia punya flow bagaimana appointment tu berlaku. So saya lupa beritahu tadi, kalau ubat yang telah diprescribekan oleh doktor, secara automatik jumlah yang diprescribekan tadi tu akan dideduct ke database. Okay, untuk kita boleh lihat untuk drugs ni, drug ni hanyalah create insert update delete sahaja. So tadi ubat paracetamol telah dideduct, so dia tolak 2 tadi lah. So jadi 298 daripada asal dia 300. So
Saya lupa beritahu juga dekat yang Disney, dia juga boleh buat searching untuk memudahkan staff untuk membuat carian lah. Contohnya paracetamol kita boleh cari. So dia boleh juga search by tarikh ataupun bila expired. Contoh 2022. So kat sini kita tengok expired 2022, 34 je sebab inilah. So setakat ini sampai itu sahaja. Okay, untuk kepada technical punya staff untuk coding. Okay, untuk cara dia punya handle data tu, disebabkan saya pakai Laravel, so mostly data tu dihandle di bahagian sistem lah, instead of di bahagian database. So saya akan tunjukkan bagaimana saya buat query untuk kita punya dashboard tadi yang hasilkan report. So kita akan login semula sebagai bila kita tengok reporting kita ni, so bagaimana saya sortkan ikut year dan juga berapa bagaimana saya pilih 5 top drug yang terbanyak digunakan lah. So untuk coding, dekat sini saya ada buat data untuk dia select di table appointments. Ini untuk keluarkan yang number of appointment by service ni lah. So apa yang saya buat, saya select mula-mula daripada table appointment. Table appointment ada join dengan table time slot, di mana appointment ID sama dengan time slot punya appointment ID lah. So saya select dia punya type dan kita select dia punya date serta count total ID appointments tu. So lepas dah select, saya group by kan balik select tadi tu sebab dia aggregate kan. So saya group by kan by date sama by type dia tadi. So lepas saya dah group by dia, saya mappingkan dia semula untuk mudahkan saya nampak data tu. So saya mappingkan kepada tiga attribute lah, month, service dengan total. So kat sini saya paskan dia, saya convertkan data months tadi tu kepada Laravel punya months, Laravel punya format months. So dia akan tukar kepada bentuk Laravel lah. Seterusnya dia punya type dan juga total. So bila kita tengok dia punya data, macam mana data dia keluar sebelum dia disortkan. Kita nampak ni lah, ada months, service dan juga total. So saya sebabkan data tu 1 tahun, so dia perlu ada 12 bulan lah. So kat sini akan ada 12 index. So saya loopingkan sebanyak 12 kali dan assignkan ikut kalau bulan tu ada service yang ada appointment, so dia akan tambah satu lah, tambah ikut total tadi tu. So last sekali dia akan dapat bentuk data yang seperti, nampak bentuk data seperti ni. So untuk kes ringan ada kosong bulan Januari, kosong Februari, kosong Mac, kosong April, kosong Mei, kosong dan Jun ada 8 lah. So, kalau kita tengok semula tadi, so untuk kes ringan pada bulan Januari kosong, bulan Februari kosong, Mac kosong, tapi bulan Jun ada 8 sepertinya data kita susun tadi tu lah. Begitu juga untuk yang seterusnya, medical check up dan juga dressing. Okay, untuk yang saya prescribe drug ni pula, saya query dia seperti ini.
So saya ambil di table prescription, saya join dengan table drugs untuk dapatkan dia punya nama ubat itulah. So bila dah dapat nama ubat tu, saya select dia punya prescription ID dan aggregatekan count, dan kemudian saya group by kan by dia punya name. So saya pada group by name, saya order by dia by ID lah untuk sortkan dia yang paling banyak digunakan. So saya ambil 5 paling banyak dan kemudian saya keluarkan dia dalam bentuk JSON. Kita boleh tengok data dia. So kita tengok data kat sini. Kita boleh tengok lah, paracetamol ada total 5 unit, acid ni ada 2 unit lah, lain-lain ada unit-unit dia lah. So begitulah saya query untuk dia punya keluarkan data dia. Okay, untuk error handling, apa yang saya buat error handling, contoh dekat masa create appointment ni, waktu dia nak save ke database, dia akan checking dahulu kalau dia punya yang post data tadi itu mengikut kriteria dia lah. So mengikut validation dia. So di sini ada checking dia punya validation. So di mana patient ID required, tadi required dan semuanya required lah. So jika salah satu ni tidak mengikuti syarat dia akan tendang keluar, dia akan reject lah dia punya untuk simpan ke database tu. So dia akan keluarkan error yang seperti tadi kita lihat, yang unik semua itulah. Okay. Untuk conclusion pada sistem saya ni, projek ni adalah untuk memudahkan kerja nurse handle data patient dan juga memudahkan doktor untuk menyimpan maklumat pesakit lebih efisien dan lebih pantas lah. So untuk the generate bill tu tidak perlu secara manual lagi. So sekian daripada saya, terima kasih.